Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu ala Rasulillah wa man tabi'ahu wa wala. Alhamdulillah dapat kita bertemu berkumpul di alam online, di alam maya ni untuk kita ingatkan Allah, membesarkan Allah dan menghayati, mentadabbur ayat Al-Quran. Tuan-tuan dan puan-puan, dalam kubur nanti tak ada benda yang boleh membantu kita kecuali Al-Quran, iaitu surah Al-Mulk. Dan di pada mahsyar nanti yang boleh bagi syafaat pada kita adalah Al-Quran. Adik-beradik, macam kita sebut dan sebelum ni, dan Allah pesan dan Allah berfirman, yauma yafiru mar'u min akhi wa ummi wa abi wa sahibatihi wa bani likulli imri'in minhum yauma idzin sya'nu yughni. Dan mak ayah, adik-beradik, kawan semua, yauma yafiru mar'u min akhi, semuanya lari. Likulli imri'in minhum yauma idzin sya'nu yughni. Setiap orang tu dia ada hal masing-masing, dia tak peduli dah. Engkau adik ke, kau abang, isteri, suami ke, anak ke, dia tak peduli. Masa tu yang akan pedulikan kita adalah Al-Quran. Kan? Baik. Jadinya kalau boleh bacalah Al-Quran. Tak boleh baca satu juzuk sehari, bacalah satu muka. Tak boleh satu muka satu ayat. Satu ayat pun tak boleh. Kan? Niatlah paling kurang. Kan? Kalau satu ayat pun tak boleh sehari, paling kurang niatlah. Kan? Baik. Itu adalah perempuan, Nabi SAW bertalaki. Talaki ni maksudnya membaca Al-Quran secara berdepan dengan guru. Siapa guru Nabi? Malaikat Jibril. Malaikat Jibril dia berupa menjadi manusia. Kan? Sebab Malaikat Jibril dalam semua hidup dengan Nabi, kan, dia hanya menyerupai ataupun dia bukan menyerupai, dia menunjukkan diri yang sebenar dua kali ya. Malaikat Jibril dia tunjukkan diri dia yang sebenar, bersayap, berkepak, kan, hanya dua kali sahaja. Kan? Baik. Jadinya sepanjang masa yang lain, Nabi bila bertemu dengan Malaikat Jibril akan berupa menjadi manusia. Dan antara sahabat yang menjadi rupa dinyerupai oleh Malaikat Jibril adalah Sayyidina Dihyah Al-Kalbi. Sayyidina Dihyah ni orang yang tampan. Kan? Jarang orang Malaysia kita nama Dihyah ataupun Dihya. Ya, baik. Jadinya pada bulan Ramadan, Nabi akan berduduk dengan Malaikat Jibril. Dia duduk dengan Malaikat Jibril dan dia akan membaca Al-Quran. Malaikat Jibril dengar. Malaikat Jibril baca dan Nabi dengar. Talaki, maksud talaki. Memperbetulkan apa yang silap ke, terlupa ke, silap ke, mungkin benda tu nak perlukan lagi kita punya skill, kita punya gilap skill tu sebagainya. Baik. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, dalam kita umur yang 30, 40, mungkin ada yang 50, 60, yang rumah kata pergi, kan, kemudian kubur kata mari ni, berapa kali kita pernah talaki Al-Quran. Yang macam kita sebut tadi, Al-Quran akan menjadi syafaat kepada kita pada mahsyar nanti. Kan? Baik. Paling kurang surah Al-Mulk, paling kurang surah Al-Mulk menjadi kita punya lawyer di kubur dan juga insya-Allah pada mahsyar nanti. Baik. Malam ni kita pergi kepada ayat yang ke-73, surah Al-Baqarah ayat yang ke-73 untuk tafsir satu hari satu ayat. Untuk tafsir satu hari satu ayat je. Kan? Sebab al-imam bukan sekadar kelas mengaji. Baik. Kita baca sama-sama. Asyhadu فَقُلْ نَضْرِبُوهُ بِبَعْضِهَا كَذَلِكَ يُحْيِي اللَّهُ الْمَوْتَى وَيُرِيكُمْ آيَاتِهِ لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ. Sadaqallahul azim. فَقُلْ نَضْرِبُوهُ بِبَعْضِهَا. Macam kita bincang sebelum ni, kan, ayat-ayat yang sebelum ni, berlaku pembunuhan di zaman Nabi Musa alaihissalam, dan yang dibunuh tu adalah pakcik kepada seorang anak buah yang tak sedar diri, yang dia miskin dan dia anak yatim, kan, ada adik-beradik yang lain tapi tamatkan harta, dia bunuh pakciknya, yang pakcik tu ada seorang kaya dan pakcik tu mengajar dia, train dia menjadi usahawan yang berjaya, tapi akhirnya dia dibunuh. Kan? Dia mengatakan sebab dia nak anak pakcik tu, anak buah dia punya sepupu lah, tapi dia katakan tak dapat, dia bunuh pak saudaranya. Dan dia tuduh orang lain. Bila dia tuduh orang lain tu tak mengaku lah. Yelah, siapa nak mengaku? Kita kentut tak mengaku ya. Kan, dalam bas ataupun dalam lift kita dituduh kentut, nak mengaku, muka depan mengakulah, tapi kita yang ada maruah ni, kita yang normal akan takkan mengaku. Itu kentut, kan, bukannya lagi-lagi pakai mask, bukan orang kenal pun. Kan? Tapi kalau dituduh bunuh, na'udzubillah, siapa nak mengaku? Kan? Baik. Jadinya orang yang dituduh tak mengaku. Dia kata apa pula, aku bunuh, kalau aku bunuh tak apa lagi dituduh. Kan? Dan hukuman bunuh tu, hukuman yang membunuh tu, dia akan dibunuh, qisas. Kan? Baik. Jadinya penyelesaian Nabi Musa minta, kan, pada Allah pun perintahkan orang Yahudi untuk cari lembu. Dan pendekkan cerita, orang Yahudi pun jumpa lembu tu. Dia jumpa lembu tu. Baik. Dikatakan Sayyidina Abdullah bin Abbas, lembu tu dicari selama 40 tahun. Orang cari lembu tu selama 40 tahun. Lama tak lama. Kenapa? Sebab nak cari lembu yang betul-betul spesifik macam mana yang disebut oleh Nabi Musa.
Sebab kita cerita sebelum ni, orang Yahudi ni bila suruh sembelih lembu, tanya lembu macam mana. Nabi Musa kata sembelih lembu mana-mana pun. Dia tu mesti ada yang tertentu, mungkin mentaram je. Kan? Allah perintah sembelih lembu, tak perlu cari lembu yang pelik-pelik. Orang Yahudi ni tak nak, dia nak yang pelik-pelik juga. Sebab itu kita hari ni kalau kita diminta perintah ibadah, jangan buat benda yang pelik-pelik. Benda Allah suruh buat je lah, simple je, tak payah nak tambah sebagainya. Kan? Apa tu Allah kata puasa Ramadan. Tak nak puasa sampai malam, tak payahlah, maghrib bukalah. Aku kuat kan, boleh sampai malam. Mentang-mentang duduk kat negara winter yang sejuk tu, buka apa, sahur pukul 6, buka pukul 3, pukul 4, ya, setengah negara pendek siang tu kan. Tak payah nak belagak lah, dah Allah kata suruh buka je lah. Kan? Okey. Kemudiannya apa tu disebut, kita sebut tadi, kata Sayyidina Abdullah bin Abbas, pencarian tu makan masa selama 40 tahun padan muka. Benda simple nak complicated kan, dah Allah hukum. Kan? Baik. Kemudiannya apa tu kenapa jadi lambat? Sebab selain daripada mencari selama 40 tahun, dikatakan lembu tu dia dapat jumpa pada seorang lelaki yang tak nak jual lembu tu, yang lembu tu cantik. Kita bincang sebelum ni, lembu tu warnanya kuning keemasan, dan seolah-olahnya matahari keluar daripada kulit dia, terlalu cantik. Dia terlalu terang, dia punya cahayanya, bercahayalah. Kan? Baik. Kemudian orang lelaki tu jual, katanya mestilah sekantung duit emas. Sekeping duit emas tuan-tuan, satu dinar pada zaman dulu dan zaman sekarang, lebih kurang sekarang ni lebih kurang dalam dalam 600. Dia satu dinar duit emas lebih kurang dalam 600 ke 1000 sekarang ni. Kalau satu kantung tu, katakan satu kantung ada 10 ada 100 keping, dah berapa ribu. Kan? Nampak? 60,000 sebagainya, mahal lah. Lembu 60,000 tak mahal. Kan? Biasa lembu mesti 5,000, 6,000. Paling mahal pun 10,000. Kalau lembu yang besar sado tu mungkin 15 sebagainya. Tapi kalau dah sampai 60,000, orang baik pergi haji. Jadinya diorang kumpul duit terpaksa tangguhkan masa yang lama. Baik. Kemudian dah sembelih lembu tu, nak buat macam mana? Ada yang dalam kitab tafsir menyebut bahawa, kata Sayyidina Abdullah bin Abbas, lembu tu dia ambil dia punya tulang punggung yang belakang, tulang belakang tu dia ambil, dia pukul pada jenazah tu, dan jenazah tu pun bangun. Ada juga kata Imam Qatadah mengatakan bahagian lembu yang diambil adalah bahagian peha dia. Peha dia diambil, pukul pada jenazah tu, dan jenazah tu pun bangun. Baik. Kata Suddi, kita Imam Suddi, ulama tafsir bernama Imam As-Suddi, dia ambil tulang daripada belakang ni, di antara belikat ni dia ambil tulang tu, kan, tulang lembu kan ada belikat tulang belakang dia tu, dia ambil bahagian atas dan dipukul kepada jenazah tu, dan jenazah pun bangun. Ya, baik. Disebut juga dalam kitab tafsir yang lain mengatakan dengan lidah dia. Kan? Baik. Jadinya tak kisahlah sama dengan kaki ke dengan tulang ke sebagainya, tapi yang pasti jenazah tu bangun. Dan dia sebut, bila dia bangun, dia sebut yang bunuh dia adalah anak buah dia. Ya, baik. Kemudian kadzalika yuhyillahu al-mauta. Kadzalika yuhyillahu mauta. Ya, baik. Tuan-tuan dan puan-puan, dalam Al-Quran ada 5 tempat yang Allah sebut macam mana Allah hidupkan orang yang mati, ataupun makhluk yang tak bernyawa dan dihidupkan. Ada 5 tempat. Antaranya pada tempat ni lah, pada ayat yang 73 ni. Dan juga ayat yang sebelum ni, di mana orang Yahudi yang 70 orang tu yang mencabar Allah bakar dia orang. Ada yang Allah ada mengatakan sebab Allah pekik Allah keluarkan suara, dia pekik pada dia orang ni, dia orang mati, dan Allah hidupkan balik 70 orang tu. Dan kisah yang lain, kisah burung yang Nabi Ibrahim potong ataupun sembelih 4 ekor tu. Dan dalam kisah lain, kisah Nabi Uzair, dan juga uluf Hadramaut. Yang ni kisah pada zaman Hezekiel, yang dia dia orang ni bilangannya 4,000 orang, dia orang lagi daripada taun, dan orang dah mati dan dihidupkan balik. Mana ada 5 tempat dalam Quran yang telah mati dihidupkan balik. Yang baik. Jadinya tuan-tuan dan puan, bermaksud soal Allah hidupkan manusia ataupun sebagainya, benda ni simple pada Allah, tak ada apa pun. Dan sebenarnya kalimah simple pun tak boleh pakai sebenarnya. Kita nak sebut benda ni simple pada Allah, mudah je pada Allah. Mudah pada kita, pada fikiran kita. Tapi pada Allah tak ada benda mudah, tak ada benda susah. Kena faham dari segi akidah. Di sisi Allah tak ada yang mudah, tak ada yang susah. Di sisi Allah hanya sebut kun fayakun. Kalau kita kata benda mudah, lawannya mesti ada susah. Ya, contoh kalau kita katakan Allah mudah buat pasir sebutir. Adakah bila buat gunung tu susah? Tidak. Cuma pada pandangan, pada lidah kita, pada akal kita mengatakan benda tu mudah. Kan? Tapi sebenarnya di sisi Allah tak ada yang susah, tak ada yang mudah. Semua kun fayakun. Allah berkehendak jadi. Dia tak ada susah, tak ada mudah. Kita je yang ada yang susah, ada yang mudah. Ya, begitu. Baik.
Disebut dalam hadis daripada Sayyidina Anas bin Malik, ada satu kisah seorang Yahudi ni dia bunuh seorang perempuan. Dia bunuh seorang perempuan, dia lagakan batu atas kepala perempuan tu dan dia tinggal nyawa-nyawa ikan. Orang jumpa perempuan tu dalam keadaan nyawa-nyawa ikan dan dan azab tu dia pun tanya siapa perempuan tu, siapa yang bunuh dia. Dia pun sebut orang Yahudi sekian. Kan? Dan Yahudi tu dia dipanggil, kemudian dia mengaku dan dia pun dihukum balas dengan qisas, dihempuk balik kepala dia dengan batu. Baik. Dekat sini tuan-tuan dan puan-puan, ulama mengatakan ada yang terima bahawa hujah daripada orang yang telah mati ataupun orang menazak diterima. Kan? Ada mengatakan, jumhur mengatakan tidak. Kan, baik. Cuma sekadar perkongsian dari segi fiqahnya. Baik. Jadinya pada zaman Nabi Musa tu, pak cik tu kalau disebut kata Sayyidina Abdullah bin Abbas selama 40 tahun dah confirm, selepas 40 tahun jenazah ni dah reput dah. Tinggal tulang belulang je kot. Tapi Allah nak tunjukkan kuasa dia, kan? Pukul jenazah hidup, tulang belulang tu boleh bangun balik. Nampak? Itu kuasa Allah. Jadi mudah. Maksudnya kalau dalam sejarah dah disebut bagaimana Allah hidupkan orang telah mati walaupun tinggal tulang belulang, kan? Kita di pada mahsyar nanti lagilah simple. Simple pada kita lah, pada Allah tak ada benda pun. Kan? Ya, baik. Jadi tuan-tuan perempuan, penutupnya macam kita sebut tadi, Al-Quran akan menjadi kita punya lawyer ataupun kita punya peguam di dalam kubur nanti. Surah Al-Mulk. Di pada mahsyar nanti, Al-Quran yang kita baca selain daripada surah Al-Mulk, dia akan menjadi lawyer kita. Kan, di pada mahsyar tuan-tuan tak boleh lah bawa duit sebagainya, tak laku. Yang laku adalah Al-Quran. Jadi bacalah Al-Quran. Tak boleh baca satu juzuk sehari, baca satu muka. Tak boleh satu muka, baca satu ayat. Tak boleh satu ayat, bacalah Fatihah berkali-kali pun tak apa. Kan? Di luar solat. Moga-moga kita termasuk dalam golongan yang membaca Al-Quran selain daripada dalam solat. Kan, baik. Jadi penutupnya kita baca balik sama-sama surah Al-Baqarah ayat yang ke-73. Ya. Asyaitanirrajim. فَقُلْ نَضْرِبُوهُ بِبَعْضِهَا كَذَلِكَ يُحْيِي اللَّهُ الْمَوْتَى وَيُرِيكُمْ آيَاتِهِ لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ. Sadaqallahul azim. InsyaAllah pada malam esok kita sambung ayat yang ke-74. Untuk kelas tafsir satu hari satu ayat. Sebab Al-Imam bukan sekadar kelas mengaji. Maaf. Wabillahi taufiq hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.